Kalau dalam kitab Jawi saya ni muka surat 60. Kitab Rumi muka surat apa? Cik Radhi? 103. Tentu jangan duk tulis pula nombor tu pula. Kan dia dengar 103, ustaz sebut 60, ambil 6 sedang kosong tinggal. Dia buat 103 6, dia pergi tikam di sedang. Boleh nombor 1 pada isu jahanam. Baik, qala al-musannif, kita akan baca malam ni bab baja'a fi birril walidain. Dia duduk dalam masalah 112. Nombor dia 112. Betul ya, Rodi ya? Kan? Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis. Betul tak? Betul tak? Okey. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berbakti kepada dua ibu bapa. Malam ni dia nak abang tuan-tuan sekalian, dah menjadi kewajipan kita selaku ibu, selaku anak untuk kita berbakti kepada dua ibu bapa. Tuan-tuan, bukan ajaran agama kita saja, malah dia juga menjadi satu fitrah dan naluri yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk ni. Makhluk, sama ada manusia ataupun haiwan sekalipun. Haiwan pun tuan-tuan sekalian, kalau mak dia meninggal pun dia pun rasa sedih. Kita tengok kucing lah tuan-tuan sekalian. Kalau kucing ni ibu dia meninggal, anak ni ya Allah, walaupun dia duduk menyusu, kita ambil mak dia tu hak mati, kita nak pergi kambuh bang, dia marah. Dia nanti duduk ngangam mulut, duduk nak sembang kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal naluri. Pasal naluri tu Tuhan bagi, rasa sayang tu Tuhan bagi. Apatah lagi kita ni orang Islam, apatah lagi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita dengan Quran, dengan panduan hadis Nabi. Lebih-lebih lagi lah daripada makhluk hal lain. Tak ada dunia pun yang boleh terima kalau seorang anak dia tidak berbakti pada ibu bapa. Tak ada akal pun yang boleh terima kalau seorang anak dia berbuat derhaka kepada ibu dan ayah dia. Tak ada tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan sajalah saya tengok apa nama orang panggil tradisi Jepun lamanya tradisi. Nama dia apa? Ubasuteyama. Kan? Ubasuteyama. Tradisi ini tradisi macam mana tuan-tuan? Yang ni pun dalam apa nama pandangan masyarakat Jepun pun dia ada khilaf ya. Kata hak ni bukan daripada ni tradisi, yang ni hanya satu-satu kampung ni yang buat. Tradisi ni macam mana tuan-tuan? Mak dan ayah ni bila dah meningkat umur, mereka pun dah mula sakit-sakit dan apa semua, memang tradisi mereka sagi anak nanti akan bawa mak ataupun ayah hak sakit, dia letak dalam hutan, bagi mati orang dalam tu. Kan sampai dulu kat WhatsApp kat tuan-tuan ni, cerita WhatsApp tu, macam mana satu orang anak dia bawa mak dia. Dia bawa mak dia pergi ke hutan sebab mak dia dah tua dah. Mak dia ni menjadikan bebanan kepada keluarga dia. Sambil-sambil dia bawa tu, mak dia duk tarik apa nama? Lalang-lalang, duk tarik daun-daun ada di kiri kanan ni. Tarik apa semua ni, dia pun sampai satu tempat, dia tinggal mak dia tu. Bila dia tinggal mak dia tu, mak dia kata apa kat dia? Mak dia kata, nak, kalau hang nak buang mak macam mana sekalipun, hang tetap anak mak. Mak duk tarik pokok apa semua ni bukan mak tak mau. Cuma mak duk tarik tu, mak duk lempak daun-daun tu supaya menjadi jalan balik kepada hang, mudah hang tak sesat dalam hutan. Walaupun ni depan abang kata kasih sayang seorang mak ni, walaupun mak tu nak kena buang, walaupun mak tu dibuang dalam hutan bagi mati buang dalam tu, tapi waktu yang sama mak masih lagi memikirkan anak tu. Bila anak tu tinggal dia dalam hutan, sagi anak tu nak balik lagi macam mana, tak mau bagi sesat, mak tu tarik habis ranting apa semua, mak tu lempak-lempak bagi nampak ada kesan jalan supaya anak ni balik dia tak sesat. Kita dapat WhatsApp macam tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, WhatsApp tu ada cerita dia tak habis lagi. Cerita dia apa? Tradisi yang kata ni, tradisi Ubasuteyama ni, yang orang Jepun duk buat ni. Dan orang tua ni pun
yang kata mak dan ayah ni pun, bila mereka pun duk berasa mereka dah sakit, mereka mendatangkan beban kepada keluarga, mereka dengan rela untuk dibawa oleh mak dan ayah pergi letak dalam hutan buang. Lepas tu tunggulah sampai dia mati dalam hutan. Islam tak pernah ajar macam tu. Islam suruh kita jaga mak dan ayah kita sampailah dia, sampai bila-bila. Bukan nak jaga sampai mati ya. Tuan-tuan, saya selalu duk guna istilah apa? Kadang-kadang bila kita duk bela mak kita, kita bela ayah kita, orang kata bagus dia cukup bagus. Dia boleh jaga ayah, dia boleh jaga mak dia. Dia jawab apa? Dia kata, jagalah ustaz lagi duk ada. Tuan nampaklah ayat tu. Saya kadang-kadang ayat tu saya nak minta maaf lah. Saya tak mampu nak guna ayat tu, dan saya serahkan kepada tuan-tuan. Adakah betul kita guna ayat tu sementara duk ada? Maknanya apa? Maknanya sementara dia duk ada ni, seolah-olah macam kita nak jaga tu sampai dia mati ni habis tugas kita. Seolah-olah macam tu. Jadi nak guna ayat macam mana ustaz? Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesempatan dekat saya ustaz. Jadi saya akan jaga sampai bila-bila. Selesai. Sebab mak pak kita duk jaga kita, tuan-tuan sekalian. Pernah tak dia kata menjaga bila budak ni lagi mana tak kena belah menterela? Dia tak kata apa. Dia akan jaga sampai anak tu besar, sampailah anak tu dia nak bagi anak tu hidup. Hatta satu orang ibu pun tuan-tuan sekalian, kalau ditanyakan kepada dia, bila dia tengok anak tu sakit, anak ni pergi berubat, mata ceruk ni tak lega-lega, sampai dia boleh angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah sakit anak ni kepada aku, bagilah aku rasa, kalau nak ambil nyawa, ambillah nyawa aku, jangan ambil nyawa dia. Sampai tak apa tu yang kata seorang ibu ataupun seorang bapa, dia mempertaruhkan nyawa dia semata-mata nak tengok anak ni hidup. Tapi kita hari ni macam mana tuan-tuan? Belah bila ustaz lagi duk ada kan? Lagi duk boleh hebat tuan-tuan ayat ni. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya tuan-tuan nak guna silakanlah. Tapi bagi saya tak apa sesuai ayat tu. Baik, jadi malam ni kita nak tengok apa kisah yang kata berbakti kepada ibu bapa ni. Baik, dia kata ketahuilah kiranya ya saudaraku, berbakti kepada dua ibu bapa itu ialah mengerjakan apa yang disukanya dan meninggalkan barang yang tiada disukanya. Lepas itu dalam Quran Tuhan kata apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua ibu bapa dia kena ihsana. Ihsan ni tuan-tuan bukan buat baik. Ihsan ni makna dia buat yang lebih baik daripada hak baik ni. Maksud dia macam tu. Kalau ayah kita duk jaga kita, kita kena buat lebih daripada tu lagi. Dia boleh tak makan, dia boleh tak minum, dia sanggup menggadaikan nyawa dia, kita jaga ibu bapa kita lebih daripada tu lagi. Tapi hakikatnya ihsan ini tidak ramai orang yang berjaya mempraktikkan benda tu. Tak ramai tuan-tuan sekalian. Ada 2-3 orang ya. Kadang-kadang kawan-kawan yang mana yang tak nikah tu, tanya tak nikah ke kawan-kawan ni semua menikah dah? Tak ada jodoh ya ustaz. Dia kata tak ada jodoh. Tiba-tiba bila kita sembang dengan kawan-kawan dekat dia, kita ustaz, dia memang nak nikah dah ustaz, tapi dia duk jaga mak dengan ayah tu, duk terlantak di rumah tu. Dia takut-takut nanti bila dia menikah, masa mak dengan ayah tu tak ada. Oh tuan-tuan, nampaklah. Dia boleh tinggal bab nikah tu pasal nak jaga mak dan ayah ni terlantak ni. Kita kira nak menikah ya, sampai menyebabkan mak dan ayah terlantak. Itu beza kita ni. Sat-sat kira nak menikah, mak kita nak menikah lagi ke? Mak boleh terlupa-lupa, jatuh katil pula mak pun. Duk isu kata nak tambah seorang, ayah pula duk kena stroke, kata jatuh katil. Ayah terlantak pasal duk dengar kita nak menikah. Hak sahabat ni nak jaga mak dan ayah yang terlantak pasal tak nikah pasal tu. Allahu akbar. Baik, jadi dia kata apa? Buat benda yang mak suka, ayah suka, dan tinggal benda yang dia tak suka. Sama ada sedikit ataupun banyak. Dia bukan kira banyak ataupun sikit, tak kira lah. Benda kalau dia kata tak suka lah. Kan?
melainkan pada taat akan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, kalau benda yang depa suka tu Tuhan tak suka, yang tu kita tepih cara elok. Kita nak semayang maghrib, nak semayang, kita pun tahu waktu maghrib ni waktu yang singkat. Celah-celah tu pula dia pula duk pergi abang kata ni mak teringin nak makan cendol pulut lah. Celah-celah maghrib ni kita pun duk lagu garu kepala, Allah mak tak dan saya nak pergi nak semayang. Habis semayang lagi insya-Allah saya cari abang elok tuan sekalian. Kan, jangan kita terus pergi sebab benda yang melibatkan hak Allah Taala wajib kita tunaikan dulu. Boleh faham tak? Maka jikalau tiada disukanya dan tiada digemarnya, nescaya tak boleh turun kehendaknya. Kalau yang Allah Ta'ala suruh kita buat, tapi dalam waktu yang sama ibu dan ayah ni dia tak suka, kita balik dengan pakai jubah apa semua. Dulu pakai seluar pendek dia renyih, tapi bila pakai seluar panjang dia lagu tak suka pula. Dia kata aku nampak hantu, hang muda lagi. Dia kata hang pakai dah nampak ni sikit. Ayah kita kata begitu. Walaupun dia suka nampak kita pakai ketat, nampak kita pakai seluar pendek, dia suka. Tapi bila kita pakai yang benda yang menutup aurat, dia tak suka. Kita nak turun yang mana? Maknanya kita turun Allah Subhanahu wa taala, jangan dia turun dia. Yang ni pun nak kena abang ya, nak kena cerita bagi jelas ya. Kerana sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Artinya tiada boleh diturut bagi perintah makhluk Allah Ta'ala pada suruh buat maksiat dan derhakakan Tuhan yang menjadikan. Kalau ayah kita salah, kita tak boleh bela kesalahan dia. Kalau ayah kita tak betul, kita kena tegur cara yang selunak-lunaknya untuk nak abang kata dia salah. Jangan letak sekalian. Pengalaman saya selaku PTA, pasal dua bagi saya, Allahu Akbar, bergelumang dengan masjid apa semua tuan-tuan sekalian. Biasalah di masjid ni macam-macam orang. Ada orang yang tak suka dengan pentadbiran masjid, semua ada. Jadi berbuat macam-macam lah, buat onak lah. Saya jadi PTA di Zimbabwe, bukan di Palabatai. Jadi orang Zimbabwe lah ni, sekalian. Macam-macam lah, tak suka lah apa semua. Bila tak suka, dia orang tahu lah, kata Tok Haji ni dia buat perangai macam-macam ni. Bila buat perangai macam-macam, anak Tok Haji ni sudah tahu, kata orang dah tak suka kepada pak dia. Bila orang tak suka kepada pak dia, dia sudah tembak kita. Telefon kita ni, saya nak tanya ni ayah saya dengan kata ada orang tak suka lah apa semua ni. Kita tahu mana cerita Allah dia tahu ustaz jangan nak bersekongkol lah kita pun nampak tak sekalian. Saya kata kalau tak tahu jalan cerita apa semua, kita tak payah masuk campur lah kan, tak payah. Kamu tahu sendiri yang kata ayah kamu macam mana, yang kata pak kamu macam mana, kamu tahu macam mana dia. Kalau dia salah, jangan kita membenarkan kesalahan dia. Kalau dia betul, alhamdulillah, bantulah dia. Kita abang macam tu ya. Kadang-kadang dia tak kira untuk sekalian. Yang penting dia tu pak aku. Walaupun dia buat salah, dia tetap pak aku. Siapa nak bela dia kalau bukan aku anak dia? Maknanya kita bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nabi kita tak ada. Jangan taat kepada makhluk kalau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan dia kata apa? Maka berbuat bakti pada ibu bapa itu sangat kuat suruh oleh syarak kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak bagi kita menyesal. Suruh bakti pada ibu bapa ni pasal tak bagi menyesal. Bila menyesal tak ada gunanya kita duk tulis dalam Facebook rumah kami dah sunyi. Tuan-tuan, betul juga kadang-kadang orang buat dalam TikTok. Saya pun rajin duk tengok TikTok ni lah. Dia duk buat TikTok yang boleh menyentuh perasaan kita ni. Kan kita ni dah kerajaan bagi suruh rentai daerah lah apa semua, pakat meneru balik serupa dengan anak-anak keluar daripada busuk tu. Jam pergi habis tuan sekalian. Pakat balik pergi habis. Bila balik-balik rumah, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, walaupun pakat balik ramai, tapi tetap kami merasakan kesunyian. Pasal apa sunyi ni? Pasal telatah mak kami dah tak dengar. Menyesal? Tak nak je. Menyesal?
Ramai ni anak cucu bakat balik, anak menakan pun duk berceritah dengan pak menakan balik, dengan buat BBQ dia, dengan buat ikan bakar apa segalanya duk buat tuan-tuan sekalian. Tapi satu tak dengar ni, suara hak duk telatah ni, suara yang duk tegur cucu, suara duk tegur anak, suara yang duk hingar ni apa berterabur apa semua. Kita tak dengar dah. Hiburan tu kita tak dengar. Walaupun ramai di rumah kita, tetapi kita akan merasa sunyi. Pasal apa? Mak dan ayah sudah tidak ada. Menyesal apa itu tu? Nak menyesal waktu tu tuan-tuan, nak buat apa dah? Sementara dua ada ni, manfaatkan betul-betul. Sementara dua ada ibu dan ayah ni tuan-tuan sekalian, berbaktilah betul-betul. Sebab tu benda ni disuruh oleh syarak kita. Dan di sinilah telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan hadis yang menunjukkan atas suruh berbakti pada ibu bapa itu. Dengan katanya an Muawiyah ibn Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummuk. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Dia kata, telah aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan siapa aku berbuat bakti. Dia tanya kepada Nabi, aku nak buat bakti kat siapa ya Rasulullah? Dan aku nak berbuat ihsan kepadanya di dalam masa hayatku ni, waktu aku hidup ni aku nak buat bakti kat siapa ya Rasulullah? Aku nak buat ihsan kepada siapa ya Rasulullah? Kataku kepadanya, ya Rasulullah, siapa hamba berbuat bakti kepadanya? Maka jawab Nabi SAW, berbuat bakti kamu kepada ibu kamu. Nombor satu, hang buat bakti pada ibu hang. Nabi bagi simple saja. Bila dia tanya, saya nak buat baik kat siapa ni? Saya duk hidup, waktu hidup ni saya nak buat baik kat siapa ni? Nabi kata, maaf. Nabi kata macam tu lah kat dia. Baik, masalah ibu dahulu berbuat bakti kepadanya daripada sekalian orang. Maknanya prioriti, keutamaan tu buat baik kat siapa? Kat mak dulu. Pasal apa kena buat baik kat mak dulu? Nanti dia akan habang kat kita. Apa pasal? Dengan dalil sepotong hadis dalam masalah 112 itu, tatkala ditanya oleh Muawiyah kepada Nabi akan siapa ia berbuat baik dan juga berbuat ihsan, maka dijawab Nabi kepadanya, yakni ibumu, kemudian baru yang lain. Maknanya tuan-tuan, mak dulu kena dahulukan. Mak dengan ayah main kat kita ni serentak. Yang mana kita nak dahulukan? Mak dulu. Atuh, dia bagi macam tu prioriti dia. Baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, yang ni dia dah main hierarki. Hierarki macam mana kita nak buat baik. Kita nak letak siapa dulu, keutamaan siapa, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa, kita nak buat tu. Telah berkata ashab kita ni makna dia ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata sunat didahulukan berbuat bakti dan ihsan itu akan ibunya. Maknanya mak dulu. Buat baik kat mak dulu. Kemudian bapa, kemudian baru pak, tuan sekalian. Pasal itu kita kadang-kadang dengan mak kita ni kita cukup ngam. Apa-apa nak minta dekat pak, dia tak minta kat pak, dia melalui mak. Mak kata awak hantar abang sendiri. Tak apalah. Tadi pun cik dengar kuliah ustaz pun dia kata kat mak dulu. Oh ya ke, mak pun. Nampak kita pun rajin nakal kan. Kemudian buat baik kat anak. Kemudian datuk-datuk ataupun nenek laki-laki, tok wan kita, itu nak kena buat baik. Ini prioriti dia main. Kemudian nenek-nenek perempuan, tok kita. Kemudian saudara laki-laki. Kemudian saudara perempuan. Kemudian zawil arham, orang yang mempunyai hubungan silaturahim, ada hubungan darah. Seperti bapa saudara sebelah bapa, mak saudara sebelah bapa, pak saudara sebelah ibu, mak saudara sebelah ibu. Kita ambil hak pak dulu. Pak dulu baru mai kepada hak belah mak, tuan sekalian. Tapi kalau dalam ibu dan bapa, dahulukan siapa? Dahulukan ibu dulu. Tapi kalau dalam adik-beradik, pak dan mak, dahulukan siapa? Dahulukan belah pak dulu, baru pergi kepada belah mak. Itu yang mazhab Syafi'i kita dia gariskan. Dan didahulukan yang lebih hampir kepada yang lebih hampirnya. Ambil hak dekat. Cerita dah. Dan didahulukan yang berketurunan seibu sebapa atas yang berketurunan salah satunya. Ambil yang sepak dan semak. Tuan-tuan boleh faham tu? Kan? Saya duk habang waktu orang nak nikah lah. Waktu dia pernah ambil kursus kahwin ni, bila kita tanya wali siapa? Dia faham wali ni ayah. Habis ayah siapa? Ayah Tok Wan.
Habis tuan siapa dia? Tuan ni saudara yang sepak semak. Saya abang tu. Dia apa perlu duduk pening sepak semak. Nak kena penyepak ke? Sebapa dan apa seibu dan sebapa. Jadi kita pun sepak semak lah. Nak bagi faham tuan-tuan sekalian. Dia berlaku dulu lagi ku semak kepala kena sepak pula. Dia pening. Lagi dia pening aku tu ya. Kan itu bab-bab wali tuan-tuan sekalian. Kan tutup guru duduk mengajar macam tu lah. Wali selepas ni siapa dia? Adik-beradik sepak semak kan macam tu. Lepas tu turun pula kepada siapa? Pak menakan sepak semak. Kita dah tadi adik-beradik sepak semak. Ini kuih lagu semak lah ni. Kan? Itu bahasa dia. Okey. Lepas tu dia kata apa lagi tuan-tuan? Dia kata kemudian saudara-saudara sepupu seperti anak laki-laki dan anak-anak perempuan pak saudara dan mak saudara sebelah bapa. Tu sepupu kita, dahulukan depa, buat baik dekat depa. Dan anak laki-laki dan anak-anak perempuan pak saudara dan mak saudara sebelah ibu. Betul pergi kepada sebelah ibu pula, sebelah mak kita pula. Ni sepupu belah mak, mula sepupu belah pak, lepas tu sepupu belah mak pula. Dia kena rapik dia macam tu. Dan dia kata apa? Dan lain daripada mereka itu. Kemudian menantu, kemudian mentua. Kemudian baru main mentua. Dia kena dia beradik kita apa semua, baru buat baik kepada mentua. Dia main. Macam tu. Dan ipak dua. Lepas tu buat baik kepada ipak dua. Ihsan kat mereka. Dan juga bisan. Kalau ada bisan, buat baik kepada bisan. Tapi dahulukan hak keluarga kita ni apa semua dulu. Kemudian hamba merdeka dari atas dan bawah, kemudian jiran, maka didahulukan qarabah yang jauh rumah atas jiran, dan begitu juga didahulukan qarabah di negeri yang asing atas jiran ajnabi. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Jiran dengan adik-beradik itu lagi kuat daripada jiran. Okey, ada macam tu. Jiran dengan adik-beradik dulu yang kuat daripada jiran. Ada pun laki isteri itu masuk dalam bilangan mahram. Yang tu yang cerita nak buat baik kat isteri, yang tu tak cerita lah, yang tu memang dahulukan. Orang kata apa, mak pak apa semua dalam waktu yang sama, isteri waktu yang sama, suami apa semua tu, cerita dia begitu. Baik. Dan tuan-tuan kita baca sikit lagi. Dia kata qala qultu thumma man qala ummuk. Qala qultu thumma man qala ummuk. Dalam hadis ni dia kata ummak. Kata Muawiyah, telah aku tanya lagi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kataku, kemudian siapa pula hamba berbuat bakti kepadanya? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Mungkin lepas pada tu kata Muawiyah lagi, dia kata aku tanya juga kepada Rasulullah. Kataku, kemudian siapa pula ya Rasulullah hamba berbuat bakti? Maka Nabi kata apa? Ibumu. 3 kali Nabi kata. Saya nak buat baik kat siapa? Nabi kata mak hang. Lepas tu siapa? Mak hang. Lepas tu siapa? Mak hang. 3 kali Nabi kata, tuan-tuan sekalian. Dalam hadis ni yang keempat baru Nabi kata ayah hang buat baik. Baik, persoalan dia sekarang tuan-tuan sekalian, pasal apa mak didahulukan? Itu soalan dia. Pasal apa mak didahulukan? Baik, dalam surah 14 kita baca. Ibulah yang sayugia lebih banyak diperbuat bakti kepadanya. Itu persoalan dia. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana ialah yang lebih penat memelihara anaknya. Itu di antara yang pertama. Pasal mak ni lah yang lebih penat nak jaga anak ni. Dia tak sama macam pak. Macam mana yang kata tak sama macam pak tu macam mana? Bulan depan nanti saya uraikan tuan-tuan. Okey? Kita berhenti dekat tu, tuan-tuan tanda 114. InsyaAllah kita pasal apa prioriti, keutamaan ni bagi kat mak ni pasal apa? Satu, kita dah dapat tembus soalan dah. Pasal apa? Pasal mak ni lagi penat duk jaga anak. Kita tahu penat tu macam mana. Antara dia apa? Penat beranak, tuan sekalian. Sedih beranak. Habis waktu duk beranak ni pun duk geling kepala tengok suami. Oh, tak mau dah abang. Kata tak mau dah. Keluar anak apa semua. Lagu duk renyih pula. Bang, boleh tambah air? Boleh tambah pula kata. Kita pula kerja duk pergi minum tonggak kali. Kan? Tak apalah, yang tu kita cerita bulan depan insyaAllah. Pasal apa yang dikatakan ibu ni lebih mendapat keutamaan dan prioriti daripada agama. Bukan kata pak tak cuy. Yang tuan-tuan kata tak apa-apa ni duduk tak mana. Tapi bukan maksud dia macam tu. Tapi kita nak tengoklah macam mana yang dikatakan pasal apa.
agama ni letak pak ni dia sikit saja, dahulukan sikit saja mak ni daripada pak tu. Sekali tuan-tuan kata pula bila dah dahulukan mak, pak dia tak peduli lah. Mak makan mak pun dah mula makan, kita pun makan. Pak tak apa, agama kata pak tak penting, hang apa? Tuan-tuan marahkan saya pula dengan bawa kitab baru ngaji melempang depan muka saya. Tak mau macam tu. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.